wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ainul Mardiah binti Johari daripada kos Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan, memegang nombor matrik di 2020109478. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurul Husna binti Azmi, memegang nombor kad matrik di 2020109397. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Gatijah binti Rizal. Saya pemegang kad matrik di 202010947072. Saya merupakan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dengan Kepujian. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nurul Izzah Najihah binti Sapri dari program AT49 iaitu Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan. Pada hari ini, kami akan melakukan pembentangan poster yang bertajuk LGBT Kesannya kepada Tamadun Dunia. Sebelum kita pergi dengan lebih dalam, marilah sama-sama kita fahami, kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan LGBT ini. Istilah LGBT merujuk kepada akronim iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ia merujuk kepada pengenalan diri untuk orientasi seks. Okey, umum mengetahui bahawasanya kegiatan mereka ni bertentangan dengan fitrah manusia, di mana mereka cenderung untuk mengubah personaliti asal mereka dan cenderung untuk mengubah jantina mereka yang bertentangan dengan hukum syarak. Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bahawasanya gay membawa maksud golongan lelaki yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya. Lesbian pula membawa maksud golongan perempuan yang mempunyai tarikan seksual kepada kaum sejenisnya. Yang ketiga, bisexual. Bisexual yang mana golongan lelaki atau perempuan yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti seksual. Dan yang terakhir, transgender. Transgender ni merupakan golongan lelaki atau perempuan yang mempunyai keinginan untuk mengubah personaliti mereka dan kadang-kadang mereka menukarnya kadang-kadang mereka menukarnya melalui pembedahan. Okey, seterusnya LGBT dari sudut pandangan Islam. Okey, bagaimana kita tahu Islam ni adalah agama yang sangat teratur, yang sistematik, yang memberi kemaslahatan untuk umatnya sendiri. Tapi apabila melihat dari sudut apabila maksudnya LGBT pada isu Islam sangat memandang serius dan sangat mengambil berat tentang isu ini, kerana isu LGBT ini termasuk dalam satu dosa besar yang telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, Allah Ta'ala juga menciptakan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian dan jelas jantinanya, dan Allah menciptakan manusia ni secara berpasang-pasangan. Jadinya kalau macam ada yang jika ada yang ada manusia yang memiliki dua anggota jantina, maka ia dipanggil unsa dan ia diberi keistimewaan untuk menukar jantina mereka mengikut hak mereka masing-masing. Okey, larangan Allah terhadap isu LGBT ni lagi jelas apabila kita lihat kaum Nabi Lut, yang mana kaum Nabi Lut ni dibinasakan akibat daripada perbuatan LGBT itu. Maka jelaslah di sini bahawasanya Islam dan umat Islam sendiri sangatlah memandang serius tentang isu LGBT ini. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Pada bahagian saya akan menerangkan 3 faktor yang telah mempengaruhi gejala LGBT ini. Yang pertama ialah konflik keluarga, yang kedua ialah kurangnya penghayatan agama dan yang ketiga ialah pengaruh media massa. Kita akan menerangkan faktor pertama terlebih dahulu, iaitu konflik keluarga. Seperti yang sudah kita maklum, keluarga merupakan satu kelompok manusia yang mempunyai pertalian darah dan saling bergantung antara satu sama lain dalam usaha mencapai keluarga yang bahagia dan harmoni. Keluarga yang bahagia menjadi penentu kebahagiaan dan kecemerlangan anak-anak.
Justru itu, anak-anak ini sewajarnya diberi perhatian sepenuhnya supaya mereka terhindar daripada terlibat dengan perkara-perkara yang negatif seperti gejala LGBT ini. Jika kita lihat pada dunia semakin mencabar ini, kebanyakan remaja yang mengamalkan budaya sosial ini datang daripada latar belakang keluarga yang mempunyai masalah dalaman seperti ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar kemewahan sehingga tidak sedar mereka telah mengabaikan tanggungjawab kepada anak-anak mereka. Dalam hal ini, anak-anak mereka akan mencari keseronokan di luar rumah dan bertemu dengan rakan-rakan sejenis untuk mengaturkan ibu bapa mereka dalam mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Perhatian yang diberikan ini akan menimbulkan perasaan ke arah gejala LGBT ini. Konflik kedua yang boleh membawa kepada gejala LGBT ini ialah pengalaman kanak-kanak yang mungkin dikasari oleh ibu bapa mereka yang panas baran. Jika boleh diterangkan dalam satu situasi bagi seseorang lesbian, mereka mungkin pernah dikasari oleh ahli keluarga lelaki mereka seperti ayahnya. Kekasaran yang dialami dari segi fizikal, mental dan seksual akan menyebabkan mereka mencari jalan yang salah dengan melakukan hubungan sejenis kerana takut dikasari oleh seseorang yang bernama lelaki. Faktor seterusnya ialah kurang penghayatan agama. Agama sebagai benteng bagi mengelakkan seseorang daripada melakukan perkara yang di luar tabi'i ataupun perkara yang dilarang oleh agama. Pendidikan agama telah diberikan kepada setiap individu oleh ibu bapa mereka sejak kecil lagi dan ia tidak sahaja tertumpu di rumah, malah turut diberikan di sekolah dengan memasukkan silibus agama Islam bagi mereka yang beragama Islam. Namun, apabila mereka sudah berginjak dewasa dan tinggal berjauhan daripada ibu bapa, lebih-lebih lagi pada zaman yang merasakan kehidupan gejala sosial ini sesuatu yang normal. Hal ini memerlukan mereka untuk memilih jalan yang betul-betul terbaik dalam menjalankan kehidupan seharian. Jika kehidupan beragama kurang diamalkan oleh seseorang individu, ia akan mendorong kepada penggeseran nilai-nilai agama dan menyebabkan keruntuhan akhlak sehingga remaja itu tidak dapat mengendalikan nafsu serta kerangsangan seksual yang menyebabkan mereka cenderung ke arah LGBT. Lebih-lebih lagi apabila sudah terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan dan faktor sekeliling yang mengamalkan budaya yang sama. Kekurangan nilai agama ini juga akan menyebabkan keruntuhan akhlak dan menyebabkan individu itu tidak dapat memisahkan yang halal dan yang haram seperti yang telah ditetapkan di dalam agama. Seterusnya, faktor ketiga ialah pengaruh media massa. Pada zaman yang penuh dengan teknologi ini, dapat kita lihat situasi di mana kanak-kanak seawal usia 2 tahun sudah mengetahui cara untuk mengendalikan telefon pintar. Peningkatan akal seiring dengan peningkatan usia ini telah menyebabkan kanak-kanak cenderung untuk meneroka dan mencari sesuatu yang baharu di dalam laman sesawang maupun media massa yang terdapat di dalam telefon pintar mereka. Media yang sepatutnya menjadi alat untuk menyebarkan maklumat keseantero dunia ini kadang-kala telah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti golongan LGBT ini. Seterusnya, saya akan mengulas tentang langkah-langkah pencegahan bagi masalah LGBT. Seperti yang semua sedia maklum, LGBT merupakan salah satu masalah yang sangat serius di kalangan masyarakat di Malaysia. Tidak kira tua maupun muda ataupun orang dewasa dan di kalangan remaja. Oleh itu, pelbagai pihak perlu mengambil cakna dan menjalankan tanggungjawab mereka untuk membendung masalah ini. Antara langkah yang boleh diambil ialah pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen secara besar-besaran untuk memberitahu rakyat tentang buruknya budaya hubungan sejenis. Sebagai contoh, pihak kerajaan mengadakan kempen secara besar-besaran di suatu tempat dan menjemput seluruh penduduk rakyat Malaysia yang ada di sekitar itu untuk menghadiri kempen tersebut. Tambahan pula, Badan Kebajikan Agama Islam boleh menubuhkan beberapa kelompok kumpulan untuk mengawasi dan membantras gejala ini. Langkah kedua ialah mengenakan undang-undang yang setimpal dengan
dengan aktiviti pelaku ini. Hal ini kerana pelaku boleh melakukan perbuatan yang memburukkan nama agama, bangsa dan negara. Dan yang terakhir, pihak berkuasa perlulah menyekat segala aktiviti yang berkaitan dengan LGBT mahupun untuk mempromosikan kelompok ini. Sebagai contoh, apabila mereka mahu mempromosikan barang-barang mereka seperti baju mahupun topi, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan dengan segera daripada barang-barang itu terus tersebar. Jadi, sebagai rakyat Malaysia yang tidak menyokong LGBT, kita tidak seharusnya membeli barangan mereka yang menandakan kita menyokong dengan aktiviti-aktiviti mereka. Oleh itu, pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah LGBT ini, terutama apabila semua pihak mengambil cakna dan semua pihak menjalankan tanggungjawab untuk membendung masalah LGBT ini. Terima kasih kepada rakan pembentang saya. Permasalahan berhubung dengan gejala sosial ini merupakan isu utama yang diperkatakan di banyak negara, termasuklah negara Malaysia. Antara gejala sosial yang diperkatakan tu termasuklah LGBT. LGBT ini merupakan perkara negatif yang perlu dicegah oleh semua negara agar kalangan remaja dan kalangan kanak-kanak tidak terpengaruh dengan perkara negatif tersebut. Kerajaan di Malaysia sudah melakukan beberapa langkah untuk mencegah perkara LGBT ini daripada semakin berleluasa. Antaranya ialah mengadakan seminar, mengadakan ceramah, mengadakan program-program berbentuk kesedaran. Usaha-usaha ini dilihat tidak begitu memberi kesan kepada golongan LGBT dan golongan pro-LGBT ini, malah menjadikan mereka semakin agresif dan tampil berani di khalayak awam untuk mengetengahkan bahawa LGBT ini merupakan suatu kebebasan kepada seseorang individu. Hal ini disebabkan terdapat banyak cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh kerajaan Malaysia dalam mendepani masalah berkenaan dengan LGBT ini. Cabaran yang pertama ialah penggunaan media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana individu yang terpengaruh dengan gejala LGBT ini merupakan individu yang sering menggunakan media sosial dan sering terpedaya dengan perkara-perkara palsu yang disebarluaskan oleh golongan LGBT untuk menarik minat masyarakat sekeliling untuk menerima gejala dan perbuatan negatif yang mereka lakukan. Cabaran yang kedua ialah organisasi LGBT antarabangsa. Hal ini dikatakan demikian kerana organisasi ini merupakan organisasi yang menjaga hak-hak berkaitan dengan golongan LGBT. Hal ini menjadikan golongan LGBT ini bertindak semakin berani untuk menyebarluaskan kegiatan mereka kerana mereka tahu perbuatan mereka akan dijaga oleh organisasi tersebut. Cabaran yang ketiga ialah kritikan anggota masyarakat yang mengatakan pegawai agama ni mencampuri urusan mereka. Hal ini disebabkan oleh kredibiliti dan kemahiran pegawai agama yang tidak cukup latihannya. Akhlak dan moral yang rendah juga menjadi cabaran utama kepada permasalahan LGBT ini. Ibu bapa, guru dan keluarga merupakan individu yang bertanggungjawab untuk mengatasi masalah ini dalam kalangan anak-anak mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa perlu memberikan didikan akhlak dan moral yang cukup untuk anak-anak mereka kerana individu yang mempunyai akhlak dan moral yang rendah akan lebih cenderung untuk terpengaruh dengan ajakan LGBT ini. Di samping itu, pendidikan keluarga yang buruk juga menjadi cabaran utama dalam menangani isu berkaitan dengan LGBT ini. Kesimpulannya, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dan masyarakat untuk menangani isu berkaitan dengan LGBT ini. Dan langkah-langkah untuk membantras gejala LGBT ini sudah dilakukan oleh kerajaan di Malaysia. Masyarakat juga memainkan peranan yang penting untuk mengelakkan
perbuatan LGBT ini semakin berleluasa dan meningkat luas. Itu sahaja daripada saya, daripada kumpulan 1. Sekian, terima kasih.